wanita itu dinamakan sebagai mu'tadah, wanita yang pernah didatangi oleh haid. Kita bincang balik, ingat balik, mubtadaah first time datang haid. Tiba-tiba haid yang datang melebihi 15 hari. Dia akan ada dua jenis manusia, iaitu orang yang melihat darah yang keluar itu mempunyai dua warna. Warna yang pekat, warna yang kurang pekat. Dipanggil mumayyizah. Manakala satu lagi dia tengok warna satu je, dia panggil ghair mumayyizah. Kalau mumayyizah, sekiranya ad-dhaif itu sampai pada sekurang-kurang haid, iaitu 24 sa'ah. Dan sekiranya yang qawi itu, darah yang pekat itu sekiranya darah yang qawi itu sampai kepada 24 sa'ah, dan sekiranya qawi itu tidak melebihi 15 hari. Main darah pekat itu, yang warna hitam pekat contohnya, dia tidak melangkaui 15 hari, sebaliknya kurang dari 15 hari. Dan ad-dhaif pula mencapai 15 hari ke atas, maka ketika itu hukumnya adalah ad-dhaif huwa al-istihadah, manakala al-qawi huwa al-haid. Darah hitam pekat ketika itu kita iktibar dia adalah haid, manakala darah yang warna merah, warna kuning sebagainya dianggap sebagai darah istihadah, dengan 3 syarat tadi, iaitu hendaklah al-qawi, darah yang pekat itu sampai 24 jam, tidak melebihi 15 jam. Manakala darah yang tidak pekat pula sampai kepada 15 hari ke atas, 15 hari atau lebih. Itu bagi mumayyizah, bagi mubtadaah mumayyizah. Bagi mubtadaah ghair mumayyizah, dia first time datang haid, tiba-tiba haid dia lebih dari 15 hari, dalam keadaan darah pula satu colour, warnanya satu. Maka ketika itu kita iktibar haidnya adalah hari yang mula-mula, manakala baki hari adalah hari istihadah. Itu kalau diingat hari mula-mula datang haid, hari bila, berapa hari bulan. Kalau dia tak ingat, dia akan masuk kepada perbahasan orang yang lupa, orang yang lupa. Itu bagi mubtadaah, perbahasan hukum mubtadaah dengan dua kategorinya. Bagi orang yang pernah datang haid, iaitu mu'tadah, dia ada mumayyizah, dia ada ghair mumayyizah. Maknanya dia tengok darah satu colour atau dia tengok darah dua warna. Bagi yang pernah datang haid, tiba-tiba bulan ini darahnya lebih daripada 15 hari, dalam masa yang sama darah yang dia tengok ada dua colour, ada colour pekat, ada colour tidak pekat. Maka dia akan bagi orang yang begini, dia ada dua keadaan. Sama ada di antara adat dia sebelum ini dengan perubahan itu, at-tamyiz itu sampai atau tidak 15 hari. Aqallu tuh, sekiranya berlaku aqallu tuh, maknanya sebagai contoh, dulu dia haid, bulan lepas 5 hari datang haid, lepas tu tak datang darah, tiba-tiba bulan ni datang sampai 20 hari, 20 darah 20 hari, warna hitam pekat. Manakala selepas itu 5 hari ke 7 hari ikutlah darah yang tidak pekat, maka kita kata yang dipegang adalah al-adah. Maafkan saya, yang dipegang adalah adat yang lepas itu adalah haid, dalam masa yang sama al-qawi. Maafkan saya, contoh kita terbalik, dia datang darah 10 hari, contoh 10 hari hitam pekat. In yatakhallal bainal 'ada wat tamyiz aqallu tuh. Ini bagi aqallu tuh, dia datang darah bulan lepas 10 hari contoh. Kemudian datang darah kali ini 20 hari darah tidak pekat. Hari mula-mula, hari pertama sampai hari 20 tidak pekat. Kemudian selepas tu pekat. Maka kita kata berlaku aqallu tuh dalam contoh ini. Ni siapa yang first time datang memang tak faham ni, kita dah bincang panjang bagi 2-3 hari lepas. Siapa yang first time datang saya tak pasti, memang dia tak akan faham hari ni, insya-Allah. Kita ulang balik apa yang telah dibincangkan sebelum ni. Jadi kalau dia pernah datang haid,
bulan lepas 5 hari. Tiba-tiba bulan ini hari pertama sampai hari 20 darah dia tidak pekat, warna oranye. Tiba-tiba masuk hari ke-21 sampai hari ke-30 darah pekat. Maka ketika itu kita iktibar 1 hari bulan sampai 5 hari bulan itu adalah haid, mengikut adat bulan lepas. Manakala bermula daripada hari yang ke-21 sampai hari ke-30 itu adalah haid, kerana darah itu darah qawi. Dalam masa yang sama, di antara 20 hari bulan yang datang darah tidak pekat itu, dengan adat bulan lepas, bila ditolak sampai kepada 15 hari. Itu kalau sampai 15 hari. Kalau tak sampai pula macam mana? Dia datang darah bulan lepas 5 hari, tiba-tiba bulan ni dia datang lebih daripada 15 hari. Bulan lepas 5 hari je datang haid, bulan ni lebih daripada 15 hari. Dan bila kita tengok hari pertama sampai hari ke-10 warna hitam pekat, manakala hari ke-11 sampai hari yang ke-20 warna cair. Maka ketika itu apa yang dipegang? Kita pegang adalah at-tamyiz, iaitu darah yang pekat adalah darah haid, manakala darah yang tidak pekat adalah darah istihadah. Jadi bagi contoh ini, orang yang bulan lepas 5 hari dia datang haid, tapi bulan ni sampai 25 hari katakan, ataupun 20 hari dia datang haid, kita tanya darah daripada hari pertama darah pekat hari berapa? Dia kata daripada hari pertama sampai hari ke-10 Ustaz, darah warna hitam pekat. Tapi hari ke-11 sampai hari ke-20 darahnya dah jadi warna kuning. Maka kita putuskan darah yang pekat itu haid, manakala darah yang tidak pekat adalah istihadah. Kerana di antara adat bulan lepas itu 5, dengan at-tamyiz itu tak sampai kepada 15 hari. Kerana 10 darah pekat dia 10, bulan lepas 5, 10 tolak 5 hari saja. 5 hari tidak sampai kepada aqallutuh. Itu bagi mumayyizah. Manakala ghair mumayyizah, orang yang pernah datang haid tapi kali ini darah dia melebihi 15 hari, dia ada adat bulan lepas 5 hari datang haid contoh. Bulan ni darah dia melebihi 15 hari, cuma masalahnya darah yang dilihat daripada hari pertama sampailah lebih 15 hari itu semuanya darah satu warna. Maka kita tanya dia, ingat tak bulan lepas punya haid bila berapa? Maka dia disebut, sekiranya dia ingat adat dia dari sudut kadar hari dan juga waktu. Maksud dia berapa hari datang haid? Ingat 5 hari Ustaz. Okey, daripada berapa hari bulan sampai berapa hari bulan kalau ikut bulan lepas? Dia kata daripada 5 hari bulan sampai 10 hari bulan. 5 hari bulan lepas sampai 10 hari bulan lepas itu memang datang haid. Maka ketika itu kita iktibar dia datang haid adalah berdasarkan bulan lepas. Maknanya untuk bulan ini bila datang haid sepanjang 20 hari, kita kata haid kamu hanya bermula daripada 5 hari bulan sampai 10 hari bulan. 5 sampai 10 hari bulan, mengikut kepada adat dia. Kita sebut bulan lepas ni maknanya kalau ikut dari segi hukum fiqh merujuk kepada bulan Islam, bukan bulan Masihi. Cuma saya saja bawa bulan mudahnya ikut bulan Masihi. Tapi dari segi tatbiknya dia ikut berapa hari bulan itu merujuk kepada berapa hari bulan Islam. Dia tak ingat berapa hari bulan, tak apalah, dia ingat bulan Masihi, kita checklah kalender berapa hari bulan ikut bulan Islamnya. Kalau dia ingat adat dia dari sudut kadar, dia ingat 5 hari, cuma dia tak ingat berapa hari bulan, maka ketika itu kita putuskan hari yang yakin datang haid itu adalah haid. Mana bulan lepas hari yang yakin datang haid, maka bulan ini tarikh yang sama juga datang haid. Hari yang yakin bulan lepas dia tak datang haid, maka kita bawa kepada bulan ni pun juga tak datang haid. Sebab darah ni keluar semua, dan darah pun satu jenis. Manakala hari yang syak tak pasti, mungkin datang haid, mungkin tak datang haid. Kita putuskan bahawa untuk bulan ini hukum hari-hari yang tidak pasti itu seperti orang yang langsung lupa adat dan juga kadarnya. Okey, hari ini kita masuk pada 2 perbahasan yang terakhir. Jadi siapa yang baru datang, tak pernah ikut muhadarah yang 2 hari lepas, maafkan saya, memang sahabat takkan faham, insya-Allah. Tapi tak apalah, dengarlah. Kalau rajin dengar, kalau tak dengar, tak faham. Sebab dia perbahasan yang banyak dan kita pun banyak ghalat di situ, banyak salah juga.
Okey, sekarang ni kita masuk dua bahagian terakhir kan. Dia dia adalah mu'tadah. Dia pernah datang haid. Dia pernah datang haid. Ada ni tak maka ni macam tak buat sikit. Kalau ada, dia pernah datang haid dan darah yang keluar untuk bulan ini adalah darah yang keluar untuk bulan ini adalah darah satu warna, iaitu dari mumayyizah. Bulan lepas dia datang haid 9 hari dia datang darah. Maka misalnya 5 hari bulan lepas adalah haid. Tetapi masalahnya untuk bulan ini darahnya keluar melebihi 15 hari, macam 60 hari. Dalam masa yang sama darahnya satu jenis, tak ada warna lain. Jadi kita tanya dia, bulan lepas ingat tak awak punya adat berapa? Dia kata dia ingat dari segi waktu, tapi dia tak ingat berapa hari. Maksud dia kira-kira li'adatiha, kira-kira li'adatiha waqtan la qadran. Ingat tarikh sekian-sekian. Wow, macam bunga pula Syukran. Dia ingat pada awal bulan dia datang haid, tapi berapa hari datang haid dia tak ingat. Okey, dia ingat dia datang haid tu masa bila? Awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, dia ingat. Cuma berapa hari dia tak ingat. Maksudnya dia ingat dari segi waktun, tapi dia tak ingat dari segi kadar. Berapa hari betul-betul datang haid, 5 hari ke 7 hari dia tak ingat. Maka orang ini hukumnya adalah yaumul yaqin bil haid atau bil haid wal watuh yuhkam alaihi bizalik. Hari yakin pada bulan lepas dia datang haid, dan hari yakin bulan lepas dia datang suci, maka hari itu dibawa kepada bulan ini. Begitu jugalah hukumnya kita iktibar hari tersebut. Kalau hari itu hari yakin dia datang haid, maka bulan ini pun hari yakin dia datang haid. Kalau bulan lepas hari sekian adalah hari yakin dia didatangi kesucian, maka kita bawa pada hari bulan yang sama juga untuk bulan ini, dihukum sebagai hari kesucian. Adapun hari yang tidak pasti, yaumus syak yuhkam alaih bihukmi man nasiya qadran wa waqtan. Hari yang tak pasti pula, hari ni haid ke tak haid untuk bulan lepas dia tak pasti. Maka hari itu kita hukumkan hari itu adalah hari seperti dia tidak ingat langsung. Man nasiya qadran wa waqtan. Cuba kita tengok contoh yang dibawa oleh kitab. Okey, disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, as-surah as-sabi'ah hiya zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Sebagai contoh dia kata apa? Ka'an taqul, seperti contohnya seorang wanita itu disebut kana haidi yabtadi'uni awwal asy-syahr wala a'lam qadrahu. Haid saya ingat bulan lepas datang pada 1 hari bulan.
Tetapi saya tidak pasti kadarnya. Berapa hari datang haid dia tak ingat. Bagaimana gini, kita kena buat balik jadual macam dulu. 1 sampai 30 hari bulan. Lepas tu kira sesuatu berdasarkan ihtimal. Nak buat? Buat. Hari mula-mula dia ingat dia datang haid, tapi hari kedua datang ke tidak? Entah 1 hari, entah 2 hari, tak ingat. Entah ke sehari ke 2 hari, 3 hari, dia tak ingat. Cuma yang dia memang ingat 1 hari bulan dia datang haid. Jadi ketika itu senang. Untuk bulan ni pula macam mana? Ini cerita bulan lepas. Tapi bulan ni 30 hari datang darah. Darah pula satu jenis. Tak ada warna pekat, merah pekat, lepas tu warna hitam pekat. Ada satu warna je. Ya imam hitam pekat semua ke, ya imam merah pekat semua ke. Ikutlah warna apa pun, yang penting satu warna. Jadi kita hukumkan di sini yaumul yaqin bil haid wa tuhri yuhkamu alaihi bizalik. Sekarang ni yakin 1 hari bulan dia datang haid. Maka untuk bulan ini, bulan lepas 1 hari bulan datang haid, dia memang ingat. Maka bulan ini 1 hari bulan, untuk bulan ini itu adalah haid. Cuma 2 hari bulan macam mana? Okey, kita akan kira. Okey. Tisu please. Ada tisu? Oh. Okey. Contoh ni ingat Saya padam ini kita buat kira-kira balik. Ini kira-kira ni kita try Kalau kena dengan kita, alhamdulillah. Tak kena, kita kira baliklah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya tak cukup ni. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okey. Ihtimal pertama. Ihtimal al-awwal. Ini as-sani, salis, rabi', khamis, sadis, sabi'. Contohlah. Kita tengok takat mana nanti. Semua ihtimal mengatakan ini adalah hari pertama adalah haid biyaqin. Haid. Okey? Dengan maksud hari pertama tu 24 sa'ah lah. 24 sa'ah. Hari kedua pula kita letak kemungkinan yang pertama dia adalah tuh. Bila tuh aqallu tuh bikam 15 wahid nin 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ni je. Lepas tu yang ke bawah ni apa? Ni semua tuh tol ni. Sebab aqallu tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini sebenarnya adalah sampai sini aqallu tuh. Yang ni pula sebab dia hanya datang haid pada awal bulan, dia ingat pada awal bulan, maka ketika itu ini semuanya adalah tuh lah. Okey. Sebab dia ingat dia datang haid hanya pada awal bulan. Cuma dia tengok apa hari bulan. Cuma yang pasti 1 hari bulan dia adalah dia datangi haid. Okey, kemungkinan yang kedua pula, katakan datang haid 2 hari. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lepas tu ini pun tuh dan seterusnya. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kemungkinan yang ketiga pula, dia datang haid 3 hari. 1, 2, 3. So yang selebihnya adalah tuh.
To 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Betul. Kemungkinan yang keempat, dia datang haid 4 hari. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 4 hari 1, 2, 3, 4. So ini adalah tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni ke bawah. Sebenarnya kalau kita nak buat, kita kena buat sampai 15 hari. Sebab sekurang-kurang sepanjang-panjang haid adalah 15 hari. Panjang tu. Mula datang malas tak apa, kita buat juga tak apa, kita buat kita buat. Saya dah malas sikit, tapi tak apa, kita buat juga sebab ini adalah ilmu tak boleh malas-malas. Kita buat sampai 15 hari baru kita nampak sungguh nak kira macam mana. Okay, ini pun kita padamlah, kita ingat cerita dia sebab saya nak try buat ni, nak tengok kena tak dengan keputusan dalam kitab. Kalau tak kena, kita tak apalah, kita tangguh lagi lah. Kalau tak kena, tak tangguh lagi masalah lah tu. Okey. Kita datang haid apa? Bukan kita depa 1, 2, 3, 4. Okey, ni kali ni 5 pula. 1, 2, 3, 4, 5. Satu ni tuh 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 6 kali datang haid. Lepas tu ni tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tuh biarkan. Berapa kali datang haid pula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Lepas ni tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Biarkan. Sikit lagi Ada lagi 7 saja ke? 8 lagi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kenapa 15? Sebab kemungkinan paling banyak seseorang wanita akan datang haid sebanyak 15 hari Haid. Haid 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sembilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nampaknya dakwah pun dah habis. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alhamdulillah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. To 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. To 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. To. Ni kemungkinannya. Baik, kita tengok hari mana yang yakin datang haid. Ini adalah hari yakin datang haid. Ha semua. Yang ni ada kemungkinan. Ini ada kemungkinan. Ni ada kemungkinan. Ni ada kemungkinan. Ada kemungkinan, mesti ada kemungkinan lagi. Semua to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Silap 15 ni. Hari ke-16 semuanya to kan? Betul tak? Hari yang pertama semuanya haid. Hari pertama semua haid. Hari kedua ada kemungkinan. Ni semua ada kemungkinan. Sampai 15 hari semua ada kemungkinan. Masuk hari ke-16 semuanya to. Maka apa keputusan dia? 1 hari bulan, katakan Rejab lah sekarang ni, bulan Rejab. Kita Zulhijjah kan, Zulkaidah. Okey, sekarang ni katakan 1 Zulkaidah. Bulan lepas bulan Syawal. Ni kisah haid dia bulan Syawal. Sekarang kita bulan Zulkaidah, dia datang darah sampai sekarang datang darah. Jadi kita nak iktibar macam mana? 1 hari bulan adalah haidun. Adapun yang ni 2 hari bulan sampai 15 hari bulan yaumus syak. Manakala hari ke-16 sampai akhir bulan 16 sampai 30 tuh. Tengok betul tak dalam kitab Kalau salah minta maaf Ya Rab. As-suratu sabi'ah hiya az-zakirah li'adatiha waqtan la qadran. Ka'an taqula kana haidi yabtadi'uni awwal syahr wa la a'lamu qadrah. Fa yawmun wa laylah minhu haidun biyaqin wa nisfuhu thani tuhrun biyaqin. Oh alhamdulillah. Wa ada nisfu thani. 15 ni setengah yang pertama, ni setengah yang kedua. Okey? Maknanya saya okeylah, Syekhul haid wa nifas wal istihadah juga. Wa ma baina zalik muhtamalil haid wa tuhri wal inqita' falil yaqin min haidin wa tuhrin hukmuhu wa hiya fil muhtamal kanasiya lahuma kama marra fil lati qablaha. Jadi untuk masalah hari yang kedua sampai hari ke-15 macam mana? Ini kita kata yaumus syak. Apa hukum yaumus syak? Okey, kita masuk kepada keadaan terakhir. Orang yang lupa terus, dia tak ingat. Datang haid, datang berapa hari tak ingat. Bila? Tak ingat. Berapa hari tak ingat, start bila tak ingat. Ia adalah hukum yang terakhir Ni nampak Alhamdulillah setelah saya mencuba banyak kali di banyak tempat akhirnya bila baca-baca fiqh, inilah last sekali berhenti Okey, terhenti tak boleh nak jawab. Akhirnya jelas benda ni. Alhamdulillah bi barakatikum. Dah sarapan ke semua? Siapa yang tak sarapan nanti tolong makan bawah Yang takut makannya. Betul bayar. Yang nak makan sekali lagi sebab kelas dia kadang-kadang dia melaparkan. Dia kena makan sekali lagi Kalau tak kita batal kelas.
Allah karim. Alhamdulillah. Okey, perbahasan yang terakhir. Orang yang lupa terus ingat hari dia ni, lupa terus Awak datang haid tak bulan lepas? Datang. Berapa hari? Tak ingat. Okeylah, berapa start? Hari bila start? Tak ingat. Oleh kerana dia tak ingat, kita pun buat hukum kepada dia senang je. Nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Mu'tada nasiyah li'adatiha qadran wa waqtan. Jadi apa hukum dia? Senang je. Na'tabir ruha tahiran fi ahkam wa na'tabiruha haidan fi ahkam. Hukum kepada orang perempuan yang dia bulan lepas ataupun bulan-bulan sebelum ini pernah datang haid, tapi dalam masa yang sama bulan ini darah yang keluar melebihi 15 hari. Bila kita tanya, awak sebelum-sebelum ni macam mana? Darah keluar berapa lama? Tak ingat. Bila start? Tak ingat. Hari apa yang yakin betul datang haid? Tak ingat. Kita kata kalau dah semua tak ingat, kita pun buat hukum mudah-mudah je lah. Awak ini, kita iktibar untuk bulan ni, bulan Zulkaidah ni, yang datang haid penuh ni, awak adalah wanita yang datang haid sepenuhnya dan tak datang haid sepenuhnya. Macam mana pula tu? Mari kita kata na'tabiruha tahiran fi ahkam. Kita iktibar dia ni dalam beberapa hukum, kita iktibar dia adalah seperti wanita yang tak datang haid langsung. Sebab tak mustahil mungkin bulan ni sebenarnya yang keluar semuanya istihadah, tak mustahil. Atau kita iktibar dia adalah seorang perempuan yang datangi haid. Oleh kerana tak pasti hari bila datang haid, maka semua hari itu kemungkinan adalah hari haid bagi dia. Jadi dalam beberapa hukum kita iktibar awak adalah wanita haid, dalam beberapa hukum kita iktibar awak adalah wanita suci. Apa contoh? Contoh yang kita iktibar dia adalah wanita suci dalam beberapa hukum. Dari sudut solat, orang perempuan haid tak boleh semayang. Okey, wanita ni macam mana? Dia nak semayang ke tidak? Okey, dalam masalah solat, untuk kita mengelakkan kemungkinan, kita nak elakkan kemungkinan nak takut awak tinggal semayang, kita iktibar awak adalah wanita suci. Jadi awak kena semayang walaupun darah keluar. Habis Ustaz, saya daripada 1 hari bulan tu saya tak semayang sebab saya ingat darah saya memang darah haid. Sampai hari ke-15, start hari 16 baru saya semayang sebab saya baru tahu yang saya datang istihadah. Dia kata, yalah, yang tak semayang tu kena qada lah. Memang qada daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Sebab orang perempuan bila datang-datangnya darah, dia dah tak boleh semayang dah. Sebab kemungkinan darah itu darah haid. Tiba-tiba darah yang keluar melebihi 15 hari. Jadi sah-sah dia telah didatangi istihadah. Maknanya dia akan ada, dia kena tentukan mana hari datang haid, mana hari tak datang haid. Masalahnya wanita ni dia lupa terus. Dia lupa terus mana satu darah dia. Dia terus tak ingat. Darah pula satu jenis warna. Darah pula satu jenis warna. Dia tak ingat langsung. Jadi kita kata okey, dalam masalah solat akak kena sembahyang. Maknanya daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan akak qada balik. Okey, hari 16 hari bulan tu memang tak mustahil juga kok haid saya 16 hari bulan Ustaz. Kok awal-awal tu istihadah 16 hari bulan tak haid. Tak mustahil. Kita kata memang tak mustahil, tapi kita tak tahu. Jadi kita demi untuk mengelakkan takut-takut akak ni tak datang istihadah sebenarnya. Akak sebenarnya tak datang haid, rupa-rupanya datang istihadah, kita tak pasti. Dan mungkin juga akak sebenarnya datang haid, jadi kita iktibar akak tak adalah wanita suci dalam masalah solat. Jadi akak kena semayang
sebulan itu. Okey, itu dari segi masalah hukum solat. Kalau berlaku pula bulan Ramadan macam mana? Bulan Ramadan panjang cerita ya akhi. Habis saya kena buat apa? Akak kena puasa sebulan. Okeylah. Lepas sebab mungkin akak adalah orang yang suci sebulan, akak adalah orang yang suci dalam masa sebulan. Jadi akak sepanjang bulan Ramadan akak kena puasa. Tapi akak mungkin juga akak datang haid, sekurang-kurang sebanyak-banyak haid 15 hari. Akhirnya kemungkinan ada 15 hari akak tak solat. Tapi tak pasti juga. Jadi untuk hukum puasa dia akan jadi panjang sikit, iaitu dia kena puasa sebulan pada Ramadan. Habis hari 1 sampai 15 hari bulan ni saya tak puasa ni, kena qada balik lah maknanya. Kena qada balik. Cuma setelah dia puasa sebulan dan diselesaikan qada, saya katakan okey, saya 16 hari bulan tu saya start puasa dah. Sebab saya tak pasti. Jadi 16 sampai 30 Ramadan saya puasa. Okey, akak nanti qada daripada 1 sampai 15. Selesai akak qada, dah selesai belum? Dah. Okey, akak puasa sebulan sekali lagi. Okey, akak kena puasa sebulan sekali lagi. Sebab tak pasti 12 hari tu. Jadi untuk hukum puasa, kalau kita bincang perincian ni panjang. Cuma kasar-kasar hukumnya, wanita yang didatangi kisah ini dalam bulan Ramadan dia kena puasa 2 bulan tambah 6 hari lagi. Jadi dia kena puasa 2 bulan 6 hari. Perincian dia dalam kitab fiqah. Perinciannya dalam kitab fiqah. Okey, saya tak nak bancang panjang di segi perincian perbahasan puasa tadi. Okey, itu dari segi dia kita i'tibari adalah wanita yang suci. Dari segi hukum haid, dari sudut mana pula? Okey, dari sudut hukum haid, akak dah bersuami belum? Dah. Minta maaf akak ya. Tak boleh. No entry no entry. Tak boleh iktirab, mamnu al-iktirab. Mamnu taswir wal iktirab. Jadi akak dengan suami minta maaf lah, tak boleh nak buat apa dah. Sebab kemungkinan akak datang haid. Cuma haid hari bila? Tak tahu. Bila tak tahu, kita hukum teruslah. Demi untuk mengelakkan akak melakukan hubungan ketika sedang haid, maka akak tak boleh langsung untuk bersama dengan suami. Saya okeylah, tak apalah nak buat macam mana rezeki saya. Okey. Boleh ke saya isi waktu saya dengan membaca Al-Quran? Tak boleh. Kenapa pula? Sebab akak dihukum sebagai wanita haid. Dalam masalah Quran, akak dihukum sebagai wanita haid. Baby saya semayang. Kan semayang kena baca Fatihah. Dah lah ustaz suruh saya semayang. Mana boleh semayang tak baca Fatihah? La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Rawahul muhaddisun. Dia terlupa siapa riwayatkan. Rawahul muhaddisun. Kita kata pandai akak segi hukum fiqah. Okey, maknanya akak dari sudut oleh kerana akak dianggap wanita suci dalam masalah solat, akak kena baca Fatihah lah. Akak baca Syafi'i kan? Okey, akak kena baca Fatihah. Cuma oleh kerana akak dalam masa yang sama diharamkan baca Al-Quran, di luar solat akak tak boleh baca Quran. Dalam semayang boleh baca Quran. Surah apa? Surah Fatihah saja. Surah lain tak boleh. Sebab kalau akak tak baca surah lain pun semayang akak sah. Buat katakan akak sebenarnya haid, tak ke akak tambah lagi satu dosa baca Quran ketika haid, jadi selesai, tak boleh baca surah, kena baca Fatihah ya. Itulah hukum kasar-kasarnya kepada wanita-wanita yang didatangi haid. Didatangi haid dalam masa haidnya melebihi 15 hari. Cuma perbahasan terakhir ni kalau kita bincang lagi, perincian ni panjang dari segi setiap hukum-hukum tu. Masuk masjid macam mana pula? Wanita tak boleh tawaf macam mana? Macam dia punya perbahasan ni. Cuma ini kasar-kasar yang saya sebut, dan perinciannya saya serahkan kepada sahabat untuk menguasai dari segi perbahasan fiqah, kerana saya hanya bertanggungjawab untuk menjelaskan hukum secara kasar semata-mata. Kita ada 7 keadaan. Selesai 7 keadaan baik, bila dah selesai itu, beranilah pula kita untuk membaca perbahasan kitab Bahrul Mazi, dengan kita mencuba untuk melihat setiap masalah itu dengan perbahasan yang telah kita bincang sebelum ni. Baru ni kita dah baca alhamdulillah sampai perbahasan yang pada masalah yang kita masuk pada masalah 482 kan?
Ke belum? 400? Ya, 474 ya. Okey. Kita baca daripada awal lah untuk kita ingat balik. Kita cuba gabungkan apa yang disebut oleh Syekh dia dengan perbahasan 7 masalah yang kita bincang sebelum ni. Kita baca kasar-kasar. Babun fil mustahadah 470, bab pada menyatakan perempuan keluar darah berkekalan. Ketahuilah ya saudaraku, bahawasanya haid itu ialah mengalir keluar darah perempuan di dalam waktu-waktunya yang maklum, melepaskan dia keluar itu oleh bekas anak rahim kemudian daripada balignya. Dan istihadah itu ialah hanyut darah daripada faraj perempuan di dalam bukan waktunya, iaitu bukan waktu haid, dan keluarnya itu daripada satu urat yang terbuka tidak terkatup-katup, bernama di dalam bahasa Arab al-azil, bersalahan darah haid, iaitu bercanggah pula dengan darah haid. Kata segala ulama ialah keluar daripada hujung rahim. Maka jikalau keluar darah itu lebih daripada adatnya atau keluar ia bukan waktu keluarnya atau mengalir ia dengan bersemedangan, iaitu berterusan melebihi 15 hari, maka hukumnya bolehlah perempuan yang kena demikian itu memperbuat demikian ini apabila ia hendak sembahyang. Kita dah baca sebelum ni masalahnya, kita baca sekali lalu. Misalnya adatnya keluar 6 hari, tiba-tiba lebih ia hendaklah istizhar, yakni nanti tengok zahirnya 3 hari kemudian, tak semestinya 3 hari Tiada juga berhenti keluarnya, maka hendaklah istizhar lagi 3 hari hingga sampailah tengok itu 15 hari. Maka jika keluar jua ia tidaklah lagi boleh berhenti daripada sembahyang, bahkan sembahyanglah kemudian daripada itu dengan memperbuat sebagai di dalam masalah 495. 471 masalah haid bersemedangan, iaitu istihadah, haid yang berterusan melebihi 15 hari, iaitu dia telah menjadi hukum istihadah. Dan hadisnya, ya saudaraku, telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis perempuan haid bersemedangan dan hukum Nabi atasnya. Katanya, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah datang Fatimah bintu Abi Hubaish radhiyallahu taala anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana hendak bertanyakan hukum haid bersemedangan, iaitu haid yang melampaui 15 hari. Faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad fala athhur afa ada'u salah. Maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya hamba itu seorang perempuan yang kena keluar darah haid bersemedangan, maka orang yang haid itu hamba tahu tiada boleh sembahyang melainkan kemudian daripada sucinya. Maka tiadalah hamba suci, maka tiadalah hamba suci, adakah maka hamba tinggalkan sembahyang? Amboi ruginya hamba, berilah kiranya fatwa yang bertambah tahqiq. Qala la innama zaliki irqun walaysat bil haidah. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan sembahyang apabila keluar darah dengan bersemedangan, itu hanya sejenis demikian itu darah yang keluar bersemedangan itu ialah urat yang terbuka semacam luka terbuka, tiada terkatup, dan bukannya ia haid. Kerana darah haid itu keluar daripada penghabisan rahim, dan darah istihadah ia daripada urat. Maka janganlah tinggalkan sembahyang, bahkan ikut seperti ajaranku ini, iaitu fa iza aqbalatil haidah fada'is salah. Maka apabila mula datang keluar haid, maka tinggalkan sembahyang, kerana ialah di dalam hukum haid hingga sampai engkau nanti berubah warna darah itu daripada asalnya. Maknanya dia pernah datang haid, dalam masa yang sama kali ini darahnya melebihi 15 hari, ada darah yang dua warna, iaitu orang yang pernah didatangi haid. Ni kena ingat balik ni, tengok kertas balik pernah datang haid, dalam masa yang sama dia mempunyai dua jenis warna, Maka ketika itu yang diiktibar adalah adat bulan lepas macam mana. Itu sekiranya di antara adat dan juga tamyiz pada kali ini adalah
sampai 15 hari. Kalau tak sampai, yang qawi adalah haid, manakala yang lemah adalah istihadah. Itu kalau dia pernah datang haid. Kalau dia tak pernah datang haid, iaitu mubtadaah. Maka ad-dhaif huwa al-istihadah wal qawi huwa al-haid, dengan 3 syarat yang pernah kita sebut sebelum ni, iaitu al-qawi sampai 24 jam, al-qawi tidak melebihi 15 hari, manakala ad-dhaif pula sampai 15 hari ke atas. Okey? Maknanya apa yang Syekh Idris sebut ini adalah salah satu gambaran, ya. Bukan ke semua gambaran haid begitu. Bukan semua gambaran istihadah begitu, ya. Kerana darah haid itu keluar daripada penghabisan rahim, okey. Maka apabila mula datang keluar haid, maka tinggalkan sembahyang kerana ialah di dalam hukum haid, hingga sampai engkau nanti berubah warna darah itu daripada asalnya. Fa iza adbarat faghsili anki dam wa salli, dan apabila putus darah dengan bahawa asalnya hitam pekat kemudian perang ia, maksudnya berlaku 2 warna, maka basuhlah daripada engkau akan darah dan mandi haid dan sembahyanglah engkau. Ni kalaulah Sayyidatuna Fatimah bintu Hubaysh pernah didatangi haid, maknanya dia adalah mu'tadah mumayyizah. Dan berdasarkan apa yang Syekh dia sebut sini, iaitu dia adalah mu'tadah mumayyizah dalam masa yang sama di antara fasal, di antara adat dan juga at-tamyiz kurang daripada 15 hari. Tengok balik gambar rajah untuk bagi ingat. Tengok balik apa yang pernah kita sebut sebelum ni. Dia adalah mu'tadah mumayyizah dalam masa yang sama kurang 15 hari di antara adat bulan lepas dengan perubahan warna di antara pekat ke tidak pekat. Maka ketika itu yang diiktibar adalah tamyiz, warna darah, bukan ikut adat bulan lepas. Tapi kalau melebihi 15 hari, beza di antara adat bulan lepas dengan at-tamyiz untuk bulan ini sampai pada 15 hari ke atas, maka kita pegang yang adat. Kita pegang adat bulan lepas, dalam masa yang sama darah yang pekat kita iktibar juga dia adalah darah haid. Okey. Qala Abu Muawiyah fi hadithihi wa tawadda'i li kulli salah hatta yaji'a zalikal waqt. Okey, ini kita dah baca perbahasan dia, dan ia perbahasan hukum yang tak berkait secara khusus dengan pembahagian darah tadi. Okey, terus kita masuk. Okey, kita terus masuk pada masalah yang ke-473. Masalah haid yang dibezakan darahnya, iaitu dia melihat darah itu mempunyai 2 warna dengan istihadah dan hukumnya. Kata Syafi'i di dalam dan bermula hadis Siti Aisyah dalam masalah 471 itu menunjukkan atas bahawasanya Fatimah bintu Abi Hubaysh akan darah istihadahnya berbeza ia daripada darah haid. Maksudnya ada darah pekat, ada darah tak pekat. Maksudnya dia adalah mumayyizah, bukan darah keluar satu warna. Kerana difaham daripada jawab Nabi SAW, iaitu sabdanya fa iza aqbalatil haidah al-hadis. Artinya, maka apabila datang mula haid, maka tinggalkan sembahyang. Maka apabila habis kadarnya, maka basuh olehmu akan darah dan sembahyang. Kata Syafi'i radhiyallahu taala anhu, maka kami kata apabila darah perempuan haid itu berbeza dari segi warna, maka jadilah beberapa hari merah sehabis-habis, merah lagi pekat ke hitam-hitam lagi panas, dan jadi ia beberapa hari tiada pekat, lagi cenderung kepada keperang-perangan atau kepada berkurangan. Maka hari darah yang likat lagi ke hitam-hitam panas itu ialah darah haid, dan hari darah tiada likat itu ialah istihadah, merujuk kepada mu'tadah mumayyizah walam yakun bainal 'adah wa bainat tamyiz aqal min 15 yawma.
Berani baca sedikit keyakinan. Baik, 474 masalah haid dan istihadah dan mandinya. Ini kita dah baca dan ia tak berkait dengan pengiraan masalah kita. Baik, kita terus masuk pada masalah 475 yang belum lagi dibaca. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhi wa talamizati wa qurra'i bahril madhi wa sa'iri musannafatihi Allahumma amin wa syurrahiha. 475 masalah haid bersemedangan dan wuduk sembahyangnya. Kata Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, dan tiadalah atas orang yang mustahadah itu wajib melainkan mandi yang dihukumkan dia suci daripada haid dengan sunat. Sekali lagi, dan tiadalah atas orang yang mustahadah itu wajib melainkan mandi yang dihukumkan dia suci daripada haid dengan sunat, dan wajib atasnya mengambil air sembahyang bagi tiap-tiap sembahyangnya. Masalah haid bersemedangan dan wuduk sembahyangnya. Kata Syafi'i, dan tiadalah atas orang yang mustahadah itu wajib melainkan mandi yang dihukumkan dia suci daripada haid dengan sunat. Saya tak faham maksud dengan sunat tu. Nanti kita cari balik dalam bahasa Arab dia apa. Bila baca bahasa Arab, insyaAllah kita faham balik, biiznillah. Dan tiadalah atas orang yang mustahadah itu wajib, lam yakun alaihi ayyu wajibat illal ghusl. Maka ketika itu mandi adalah wajib, kerana bila dia sudah dihukumkan dia kena istihadah, iaitu pada hari ke-16, wajiblah dia mandi kerana dia sudah wajib untuk mendirikan solat. Maka wajib mandi sebab dia sudah dihukum putus haid. Cuma timbul masalah hari sebelum tu mana satu haid, mana satu tidak haid. Yang tu yang kita bincang panjang tu. Daripada haid dengan sunat. Ya saya? Sunnah. Masuk ustazah dengan sunnah sabit hukum ini dengan hadis Rasulullah SAW. Ya? Nampak jelas Alhamdulillah. Ghalaban an-nisa. Jazakillahu khairah. Dengan sunat bisabab al-hadis, bisababil hadis, ai bisabab al-hadis. Hadis yang kita baca ni lah, sebab Nabi sebut faghsili ankid dam wasalli. Faghsili maknanya wajib mandi. Mari mana datang hukum wajib? Ai bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jaa wujubul ghusl bil hadisin nabawi. Okey, alhamdulillah, jazakillah khairah. Dengan sunnah, iaitu wajib mandi tadi sabit dengan sunnah Nabi SAW, itu dengan hadis Nabi. Dan wajib atasnya mengambil air sembahyang bagi tiap-tiap sembahyangnya, sebab dia dihukum orang yang berterusan hadas kecil, seperti orang lelaki yang terus menerus keluar air kencing. Jadi dia wajib ambil wuduk setiap kali nak solat. Bila dia boleh ambil wuduk? Apabila masuk waktu solat. Contoh, lagi 10 minit nak masuk zuhur, ambil wuduk siap-siap lah. Sah ke wuduknya? Tidak sah. Dia kena tunggu masuk waktu dulu, barulah dia boleh berwuduk. Bahkan dia juga kena beristinja. Bila masuk waktu, dia beristinja, kemudian dia berwuduk, dia terus semayang. Walaupun sambil semayang tu syah keluar habis darah dia, ataupun keluar habis air kencing dia. Dia adalah orang yang berterusan hadas, daimul hadas. Dan kitab fiqh sebut daimul hadas. Dan wajib atasnya mengambil air sembahyang bagi tiap-tiap sembahyangnya, seperti di dalam masalah 478 yang akan datanglah. Kerana qiyas atas sunnah, iaitu hadis
pada suruh mengambil air sembahyang dengan sebab keluar sesuatu daripada dubur atau faraj, daripada barang yang ada baginya tikus. Baginya tikas. Tikas tu apa? Tikas tu kesan. Dalam perbahasan sebelum ni kali tikas itu bermaksud kesan. Maksud apa lagi? Tikas tu kesan. Maksud apa tak ingat? Kita takkid balik tikas nak tikus. Terkejut main mana belah tikus ni kan. Takkan keluar dari situ tikus. Tikas Teks tu jauh sangat macam Syekh Idris moden sangat. Syekh tak menggunakan bahasa moden Syekh menggunakan bahasa klasik. Tingkalak. Ya Allah, macam-macam bahasa Melayu sini tak bisa dengar. Bekas, kesan. Bekas ataupun kesan kena dengan makna dia. Baca sekali lagi. Kerana qiyas atas sunnah iaitu hadis pada suruh mengambil air sembahyang dengan sebab keluar sesuatu daripada dubur atau faraj, daripada barang yang ada baginya bekas, iaitu kesan. Maksudnya apa? 164 164 pada masalah yang berapa lagi? Masalah yang ke 434. Mana tak mana kalimah tu dengannya tikas mimpi. Tikas mimpi dalam mengiringi dengan tikas mimpi. Okey. Mari di sini kita maknanya dan wajib atasnya mengambil air sembahyang bagi tiap-tiap sembahyangnya seperti di dalam masalah 478, kerana qiyas atas sunnah atau hadis pada suruh mengambil air sembahyang dengan sebab keluar sesuatu daripada dubur atau faraj, daripada barang yang ada baginya tikas, iaitu bekas. Tapi kalau tak ada sebarang bekas, contoh dia rasa macam dia terbuang air, dia buka seluar tengok tak ada apa pun, ketika itu tak wajiblah ke atasnya untuk berwuduk. Tapi kalau dia buang angin memang tak ada bekas, tapi memang terasa bekasnya. Okey, tikas ni maknanya bekas, kesan. Tikas maknahu asar. Okey, masalah yang seterusnya, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Kita pakai baca sama-sama 476, masalah haid yang bersemedangan tak boleh meninggalkan sembahyang. Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, maka dengan tegah Nabi meninggalkan sembahyang ke atas orang haid yang bersemedangan seperti di dalam hadis pada masalah 471 itu, menunjukkan bahawasanya orang mustahadah itu wajib sembahyang ia selama-lamanya
melainkan pada masa yang dihukumkan dia dengan bahawasanya ia haid. Maka ini telah ijma' ulama atasnya. Yalah. Jadi apabila hari ke-16, contoh dia datang haid, tiba hari ke-16 keluar darah lagi, maka ketika itu dia wajib sembahyang. Hari sebelum tu dia dah tinggal sembahyang sebab dia ingat dia datang haid. Jadi ketika itu apabila kita kadarkan okey, hari pertama kamu datang haid, hari kedua tak datang haid, maka hari yang kita telah bincangkan panjang sebelum ni, hari yang kita iktibar ia adalah haid, dia kena qada semula sembahyang tersebut. 477 masalah bertanya perempuan akan masalah dengan sendiri. Boleh ke orang perempuan tanya direct ustaz? Ke dia kena hantar wakil? Kata Nawawi radhiyallahu taala anhu, dan pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam masalah 471 itu menunjukkan harus bertanya dan mintakan fatwa bagi seseorang yang jatuh masalah baginya. Jadi orang yang ditimpa masalah, dia yang menerima masalah tersebut, dia boleh tanya direct hukum tersebut kepada mana-mana orang alim. Dan harus minta fatwa perempuan dengan dirinya sendiri. Tak perlu hantar wakil. Kalau hantar wakil pun tak ada masalah. Tapi kalau dia sendiri nak tanya, kalau saya kata apalah awak ni, hantarlah wakil. Apa yang pergi tanya soalan ni direct kat saya, orang lelaki. Suruhlah suami kamu tanya kat saya. Jadi perempuan tadi boleh datang ke hadis ni untuk mematahkan hujah ustaz tadi. Dan harus minta fatwa perempuan dengan dirinya sendiri dan bersemulut dengan laki-laki. Bahasa ni kita tak guna ni. Tapi kita fahamlah tu, maknanya bersemulut tu maknanya dia cakap secara terang-terang, secara berhadapan. Bersemulut. Apa kalau kita nak terjemah bersemulut ni cakap Melayu kita? Berhadapan boleh kot. Tengok sirah kamu senang. Seronok juga bahasa-bahasa ni. Mulut tengok semulut apa dia? Mulut tahu dah apa dia? Bersemuka. Semuka bersemuka. Bersemuka bersemulut kot sebab di muka ada mulut. Musyafahah, mulut. Ya, mungkin dekat, tapi syafah bersebibir kalau nak terjemahkan betul. Yalah, saya faham. Majaslah tu. Bermulut. Bermulut-mulut. Semulut tak ada. Kalau ikut kamu dewan, semulut tak ada. Dia hanya ada bermulut, iaitu mempunyai mulut. Makna kedua, berlubang seperti mulut. Yang ketiga, bertutur, bercakap. Yang ni yang maksud dia bersemulut tu. Bertutur dan bercakap. Bermulut, mempunyai mulut, berlubang seperti mulut. Bermulut besar, banyak cakap. Bermulut besar, banyak cakap, angkuh, sombong. Bermulut keras, maksud dia keras kepala, suka melawan. Bermulut manis. Bermulut-mulut, bercakap-cakap. Jomlah kita bermulut-mulut, jomlah kita bercakap-cakap. Bersemulut maksud dia bercakap-cakap. Bercakap, cakap. Cuma Syekh guna istilah bersemulut, maksud dia macam bersemuka ataupun bersebibir. Terjemah pada musyafahah tadi. Dan harus minta fatwa perempuan dengan dirinya sendiri dan bersemulut dengan laki-laki yang dihadapannya, yang dihadapkan pertanyaan kepadanya pada barang yang ta'alluq ia dengan bersuci dan segala hadas perempuan, dan harus mendengar suara perempuan waktu hajat. Jadi ini adalah istinbat hukum daripada Al-Imam An-Nawawi. Pertama, orang yang ditipu masalah, dia boleh tanya direct masalah tersebut. Okey, tak kira lelaki tak kira perempuan lah. Yang kedua, kalau dia perempuan dan yang ditanya itu adalah lelaki, dia boleh tanya pula secara bersemuka, secara bermulut-mulut dengan si Tok Fakih tadi. Dan antara yang dikeluarkan juga di sini adalah menunjukkan suara wanita itu adalah dibenarkan untuk didengar. Suara perempuan dalam mazhab Syafi'i kita, suara perempuan bukan aurat, bukan aurat.
suara perempuan bukan aurat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardahu. Cuma walaupun suara perempuan bukan aurat, tetapi sekiranya wanita itu sengaja melenggok-lenggokkan ucapannya sehingga kita pun jadi pening kepala, maka ketika itu haramlah dia melenggok-lenggokkan ucapannya tadi. Tapi dia bercakap biasa. Contoh, dia memang jenis orang bercakap biasa, maka ketika itu dia bercakap dan kita dengar suara dia, dan kebetulan memang dia itu diciptakan Tuhan suara dia gemersik sikit, maka ketika itu takkan kita kata minta maaf tolong jangan bercakap. Biar dia bercakap, tapi kita tu sendirilah yang kena jaga. Okay, khair insya-Allah. Biiznillah kita berhenti setakat ni dahulu insya-Allah, sebab saya kira mungkin sesabar nak sarapan pagi di bawah. Biiznillah kita akan bertemu semula pada hari Sabtu nanti untuk majaa annal mustahadah tatawadda li kulli salah. Alhamdulillah, saya syukur sangat pada Allah, selesai secara kasar berkenaan dengan perbahasan haid. Ingat ya, kita ada 7 masalah bagi wanita yang datangi haid dan hukumnya berbeza-beza. Wanita pertama mubtadaah, first time datang haid, darahnya pula mumayyizah. Yang kedua mubtadaah ghair mumayyizah. Yang ketiga pula adalah mu'tadah mumayyizah. Yang keempat mu'tadah ghair mumayyizah zakirah lil 'adah qadran wa waqtan. Keseterusnya mu'tadah ghair mumayyizah zakirah lil 'adah qadran la waqtan. Yang keenam mu'tadah ghair mumayyizah zakirah lil 'adah waqtan la qadran. Masalah yang ketujuh mu'tadah nasiyah khalis lil 'adah. 7 keadaan 7 keadaan dan hukumnya saling beza-beza. Paling senang sekali masalah terakhir, kamu haid, kamu suci, dalam berapa hukum. Baik, semoga diberkati Allah, dan saya akan simpan kertas ni sampai bila untuk sebagai buah speret saya. Kalau orang tanya, saya akan keluarkan kertas ni insya-Allah, sebab saya yakin saya akan lupa dalam sejam lagi insya-Allah, saya akan lupa segala hukum-hukum ni. Baik, ada soalan-soalan? Macam mana tak faham? Mubtadaah mumayyizah. Mu'tadah, bukan mubtadaah. Mu'tadah, okey, silakan. Mumayyizah. Okey, apa dia? Dalam tempoh 15 hari. Dalam tempoh 15 hari dia keluar mana? Main dia mumayyizah. Dalam tempoh 15 hari yang mana? Yang biasa. Kita balik kepada masalah kita. Mumayyizah ada 2 keadaan. Adakah yatakhallal bainahuma 15 am la? Sekiranya lam yatakhallal bainahuma ay bainal 'ada as-sabiqah wa bainat tamyiz, tidak sampai 15 hari, maka yang dipegang adalah at-tamyiz. Faddamul qawiyyu huwa al-haid waddam ghair qawi ay ad-dha'if huwa al-istihadah. Contoh dia, bulan lepas 5 hari datang haid, bulan ini 10 hari datang darah pekat mula-mula, kemudian selepas itu darah tak pekat. Jadi 10 tolak 5, berapa tinggal? 5, maka tak cukup 15 hari. Maka 10 hari yang pertama itu adalah haid, hari yang ke-11 sampai habis itu adalah hari istihadah. Kalau sampai 15 hari, contoh yang dibuat dalam kitab, satu orang perempuan adat bulan lepas katakan 5 hari, kali ini dia keluar darah, hari pertama keluar darah warna kuning, selama 20 hari keluar warna kuning. Selepas hari yang 20 hari tu masuk hari 21 darah pekat. Jadi kita nak pakai mana? Disebut dalam kitab adat adalah haid. Main bulan lepas haid kamu pagi 5 hari. Start bila? Pada awal bulan. Okey, 1 hari bulan sampai 5 hari bulan itu adalah haid. Tapi darah saya tak pekat lagi, Ustaz. Tak kira, sebab kita pegang adat. Selepas tu hari ke-6 bukan haid. Hari ke-6 bukan haid. Itu adalah istihadah. Sampai 8 hari kamu ni, sampai hari pekat. Bila masuk hari pekat ke seterusnya, itu adalah haid. Maksudnya satu bulan tu dia datang 2 kali haid. Itu yang akhir nak tanya kan?
Macam tak bukan itu yang nak tanya. Betul Yang hadis tu tak datang yang pembahasan tu. Siapa suruh tak datang, mana kita susah nak terang. Banyak kita bincang panjang bab tu kita banyak boleh dengar rakaman kalau ada sebab perbahasan tu dia mungkin kita tak jelas pula tu mana kenapa dia belah hari tu, semua kita dah bincang sebelum ni Jadi saya la i'adah wala la i'adah wala aud, la auda wala i'adah. Boleh dengar balik rakaman. Okey, ada sebarang soalan? Jazakumullah khairan. Kita sama-sama tangguh dengan kita berselawat ke atas Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala qatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salat as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun.